5,000, 7,000, 10,000. Hari ini kita akan cakap pasal sang nilai utama. Intro. Sebelum kita bercakap pasal sang nilai utama dan Singapura, lebih baik kita bercakap pasal nama asal Singapura, iaitu Temasek. Temasek ialah sebuah kawasan pelabuhan di bawah kekuasaan Sriwijaya. Temasek juga pernah disebut dalam karya sastra Melayu dan Jawa. Ianya juga pernah disebut dalam catatan dinasti Cina, dinasti Yuan dan dinasti Ming dalam sebuah dokumen yang dipanggil Dan Man She. Seorang pengembara Cina bernama Wang Dayuan pernah mengembara ke tempat ini dan memanggilnya sebagai Dan Man She. Wang Dayuan telah melawat kawasan ini sekitar tahun 1330 Masihi. Tapi yang paling bestnya, Temasek juga pernah disebut dalam catatan Vietnam pada abad yang ke-14. Sekarang, jom cakap pasal sang nilai utama. Sang nilai utama merupakan putera kepada kerajaan Sriwijaya dan anak kepada Sang Sapurba dan Wan Sendari. Nak dijadikan cerita, selepas serangan hebat daripada kerajaan Majapahit pada abad yang ke-13, Sang Sapurba dan keluarga dia pun berangkat ke Pulau Bintan. Dekat situ, Sang Sapurba pun mangkat. Mayday! 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 Okey, kita sambung cerita. Sang Sapurba ada 5 orang anak. And walaupun sang nilai utama ni adalah anak kedua, tetapi dia yang ambil alih tempat bapak dia. Selepas dia ambil alih tempat bapak dia, dia telah menggunakan gelaran Sri Maharaja Sang Utama Parameswara. Kau nampak tak? Yang gunakan nama Parameswara ni bukannya Parameswara yang kita belajar kat sekolah tu je. Moyang dia sendiri pun pakai nama yang sama. Kalau korang nak tahu, sang nilai utama ni suka berburu binatang. Macam pelanduk, rusa, kancil. Yelah, takkan dia nak buru ulat dekat dalam batu kot. Tak logik. Satu hari, time dia tengah berburu, tiba-tiba dia nampak ada satu ekor rusa. Dia kejar rusa tu sampai dekat satu batu besar. Dia panjat batu besar tu. Tiba-tiba dia nampak satu pulau. Dia pun tanyalah dekat pengikut dia, pulau apa tu? Diorang pun cakap, itu Pulau Temasek. Sang nilai utama terkesima dengan kepawaran pulau tu. Dalam perjalanan ke Pulau Temasek, kapal yang dinaiki oleh sang nilai utama terkena ribut taufan yang kuat. Diorang semua terpaksa buang barang-barang berat daripada dalam kapal, termasuklah sekali dengan mahkota yang dipakai oleh sang nilai utama. Lepas tu, ribut taufan pun reda. And then diorang sampailah ke Pulau Temasek tu. Jadi bila dia dah rehat-rehat, dia pun pergilah memburu balik. Bila dia sambung balik dia punya pemburuan, tiba-tiba dia ternampak ada satu binatang yang sangat laju dan gagah. Binatang tu, badan dia warna merah, kepala dia warna hitam, dada dia warna putih. Sang nilai utama tak pernah nampak binatang macam ni. Jadi dia pun tanya bendahara dia. Ada yang cakap dia bukan tanya bendahara, tapi dia tanya Demang Lebah Daun, bapak mentua dia sendiri. Jadi Demang pun cakap binatang tu namanya singa, atau dalam bahasa Melayu Palembangnya singo. Singa dalam bahasa Melayu Palembang merujuk kepada 2 benda. Yang pertama, harimau. Yang kedua, orang yang gagah. Tetapi menurut teori aku lah, ni teori je lah, korang boleh reject teori ni. Apa yang sang nilai utama nampak mungkin harimau. Yang kedua, memang betul nampak singa. Sebab kalau korang nak tahu, Sriwijaya ni sebuah empire perdagangan yang sangat kuat. Dia punya pedagang datang daripada macam-macam negara dan kontinen. Jadi tak mustahil sang nilai utama memang nampak singa. Sebab dekat Asia ni, singa paling dekat ada dekat India. Tak pun dia mungkin nampak singa memang betul-betul daripada Afrika sana, yang dibawa oleh pedagang.
Start daripada kejadian tu, Sang Nila Utama rasa ini satu petanda yang baik untuk dia membuka sebuah kerajaan. Jadi dia namakan Temasek sebagai Singapura. Singa, korang tahulah maksudnya memang singa lah kan. Pura dalam bahasa Sanskritnya adalah kota. Sang Nila Utama pun hantar balik pembesar dia pergi ke Pulau Bintan and minta dekat mak mertua dia untuk hadiahkan rakyat-rakyat gajah-gajah dengan kuda sebab diorang nak buka kota kan. Mestilah perlukan orang, mesti perlukan kelengkapan, betul tak? Bila dia naik sebagai raja, dia gunakan gelaran Sri Tribuana ataupun dalam bahasa Melayunya, raja kepada 3 dunia. Yang power pasal Sang Nila Utama ni, dia boleh sambung legasi kerajaan Sriwijaya. Dia boleh mengadakan hubungan perdagangan dengan dinasti Yuan daripada China. Dia boleh jadikan pelabuhan Singapura tu lebih sibuk daripada pelabuhan Temasek sebelum ni. Dia memerintah dari tahun 1299 sampai 1347. Selepas kematian dia, dia dimakamkan di Bukit Larangan. Dekat sekolah, korang mesti pernah dengar pasal Stamford Raffles. Dia pernah cakap, kalau dia mati satu hari nanti, dia nak bersemadi sekali dengan Raja-Raja Melayu di Bukit Larangan. Dulu-dulu, orang selalu ingat Bukit Larangan ni mitos je. Tapi, Stamford Raffles ni peminat sejarah Nusantara. Dia cari-cari, akhirnya terbukti memang wujud pun Bukit Larangan ni. Jadi, sekadar itulah video untuk episod kali ni. Next episode, aku akan cakap pasal Adruja Wijayamala, seorang Serikandi wanita yang berperang untuk membebaskan negerinya daripada Siam. That's it. Bye.